Selamat pagi dokter dan kawan-kawan. Nama saya Soifah dari kumpulan 8. Tema kumpulan kita adalah perpaduan negara dan integrasi nasional. Manakala, tajuk kita ialah kajian implementasi dasar perpaduan nasional di Malaysia. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 10 orang. Yang pertama iaitu Hasya Huda binti Diki Zulkarnain. Yang kedua, Puteri Ayuni Eliana binti Rosli. Yang ketiga, Nur Adriana Sufi binti Suliman. Yang keempat, Atika Hijana binti Abu Hassan. Yang kelima, Nur Faizah binti Ikhwan. Dan yang keenam, saya Zainul Kuzaimah binti Roslan. Dan Nur Adila binti Idham. Yang ke-8, Soh Yi Fang. Yang ke-9, Cheong Chien Ying. Dan yang ke-10, Sin Zong Han. Nama saya Cheong Chien Ying dan matrix number saya ialah AP190261. Sekarang saya akan membentangkan abstrak kertas kerja kita. Kertas kerja ini membincangkan kajian dasar implementasi dasar perpaduan nasional di Malaysia. Latar belakang kajian ialah dari sudut sejarahnya Malaysia yang pernah menghadapi konflik antara kaum sehingga menyebabkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa seperti peristiwa 13 Mei 1969. Oleh itu, perpaduan kaum amat penting. Kita juga mendapati perpaduan kaum di Malaysia agak rapuh dengan pelbagai isu yang dicetuskan melibatkan etnik yang berbagai. Dalam kertas kerja kita terdapat 3 objektif kajian, iaitu mengenal pasti latar belakang konsep berkaitan dengan perpaduan negara, mengkaji sejauh mana implementasi dasar perpaduan nasional di Malaysia dan menganalisis strategi dasar perpaduan negara yang paling efektif untuk memupuk integrasi di Malaysia. Metodologi kajian ialah edaran Google Form secara atas talian kepada 50 orang responden. Sebagai konklusi, rakyat Malaysia wajar memainkan peranan aktif dan positif sebagai ejen dalam mengurangkan konflik antara kaum di satu pihak dan meningkatkan perpaduan negara di satu pihak lain. Saya Nur Adriana Sufi binti Suliman, nombor matrik ialah AP190092. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan sedikit pengenalan mengenai tajuk kajian kami iaitu implementasi dasar perpaduan nasional di Malaysia. Pada era globalisasi ini, Malaysia dilihat sedang pesat membangun demi untuk mencapai status negara maju. Kedatangan kuasa luar di tanah Melayu telah meninggalkan satu revolusi yang sangat ketara sama ada dari segi politik, ekonomi dan sosial. Kesan penjajahan kuasa luar di tanah Melayu telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang membangun dengan pesat dan secara tidak langsung telah mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum dan etnik yang berbeza. Terdapat lebih 200 kumpulan etnik yang telah dicatatkan di Malaysia. Kepelbagaian kaum dan etnik merupakan salah satu kekuatan yang mewarnai corak negara ini. Impak penjajahan kuasa luar telah menjadikan rakyat Malaysia hidup dalam keadaan aman dan damai apabila orang Melayu, Cina dan India dapat hidup berjiran tanpa berlaku sebarang pergaduhan dan rusuhan. Justru itu, perpaduan nasional sememangnya salah satu perkara yang perlu diberi perhatian dalam proses pembangunan negara. Dalam pada masa yang sama, rakyat Malaysia yang hidup berbilang kaum dan agama perlu mempunyai sikap yang rasional dan menganggap diri mereka sebagai satu bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat dan objektif. Saya Nur Adila binti Idham akan meneruskan pembentangan kami dalam bahagian perbincangan. Pada bahagian ini, kami akan menerangkan ketiga-tiga objektif kajian kami dan dapatan kajian yang telah kami perolehi melalui kaedah soal selidik. Antara objektif-objektif kajian tersebut adalah yang pertama, mengenal pasti latar belakang konsep berkaitan dengan perpaduan negara. Yang kedua, mengkaji sejauh mana implementasi dasar perpaduan nasional di Malaysia. Dan yang ketiga adalah strategi dasar perpaduan negara yang paling efektif untuk memupuk perpaduan di Malaysia.
saya Atika Hijana binti Abu Hassan dan saya ingin membentangkan objektif 1 iaitu mengenal pasti latar belakang konsep berkaitan dengan perpaduan negara. Konsep perpaduan negara di Malaysia ini, ia merupakan satu keadaan yang menggambarkan penyatuan nilai-nilai murni yang dihayati bersama oleh seluruh masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai lapisan dari segi keturunan, etnik dan kaum. Konsep perpaduan di Malaysia ini juga adalah satu proses untuk menyatukan masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa di bawah satu identiti kebangsaan. Terdapat 3 syarat yang mampu untuk membentuk bangsa Malaysia. Semangat senegara seharusnya menjadi amalan rakyat negara demi mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara Malaysia serta menangkis segala ancaman yang datang dari dalam ataupun luar negara. Saya Puteri Ayuni Eliana binti Rosli akan membentangkan tentang sejauh mana implementasi dasar perpaduan nasional negara di Malaysia. Peranan perpaduan adalah sangat penting dalam memacu kestabilan dan kemajuan negara sejak merdeka. Kerajaan telah memupuk semangat perpaduan untuk memakmurkan negara kita. Untuk mencapai perpaduan di dalam negara kita, kerajaan telah memperkenalkan dasar perpaduan untuk mencapai proses perpaduan ini. Kesedaran tentang pentingnya kepaduan nasional untuk membentuk masyarakat berbilang etnik, agama dan budaya yang benar-benar menjiwai aspirasi negara, perpaduan perlu diberi lafaz baru menerusi konsep harmoni mesra. Implementasi dasar perpaduan nasional amatlah penting bagi mewujudkan perpaduan antara rakyat, kaum dan bangsa di Malaysia. Syauda binti Diki Zulkarnain dengan nombor matrik AP190165 akan meneruskan pembentangan. Saya akan membentangkan strategi dasar perpaduan negara yang paling efektif untuk memupuk perpaduan negara. Seperti yang kita ketahui, perpaduan di negara Malaysia masih kurang kukuh jika dibandingkan dengan negara maju yang lain. Perpaduan negara masih belum dapat direalisasikan di negara kita dengan sepenuhnya. Pada pendapat saya, dasar yang boleh digunakan untuk meningkatkan perpaduan negara ialah melalui dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini diwujudkan bagi mengurangkan jurang kemiskinan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan golongan yang berada di bawah garis kemiskinan kebiasaannya menetap di kawasan luar bandar. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menekankan pembangunan di kawasan luar bandar. Seterusnya, pihak kerajaan seharusnya memperbanyakkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar pengangguran. Apabila masalah pengangguran berkurang, maka perpaduan negara akan dapat ditingkatkan kerana setiap dari kita akan bekerjasama dan bersatu hati. Seterusnya, melalui dasar pendidikan negara. Dasar pendidikan negara telah diwujudkan bagi menggantikan sistem pendidikan pada zaman penjajah. Seperti yang kita ketahui, setiap insan bermula dari zaman sekolah hingga ke alam pekerjaan. Oleh itu, guru-guru memainkan peranan penting dalam mendidik mereka ke arah yang lebih berwawasan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan perpaduan, subjek sivik dan kewarganegaraan telah diajarkan sejak di usia muda di bangku sekolah lagi. Maka, apabila pendarahan diberikan sejak mereka muda, mereka dapat mempraktikkan budaya tersebut sehingga dewasa. Selain itu, selain peranan guru, penggunaan bahasa seperti bahasa Melayu turut memainkan peranan penting dalam memastikan perpaduan negara terjamin. Sebagai contoh, di sekolah, subjek bahasa Melayu ialah merupakan subjek yang wajib diambil untuk setiap pelajar tanpa mengira peringkat. Apabila mereka menggunakan bahasa pertuturan, bahasa yang sama, perpaduan negara akan dapat dipertingkatkan. Akhir sekali, dasar yang boleh digunakan untuk meningkatkan perpaduan negara ialah dasar sosial negara. Dasar sosial negara dibangunkan berteraskan nilai-nilai murni dalam seseorang insan bagi memastikan kesejahteraan dan perpaduan negara. Saya Nur Faiza binti Ikwan, matrik nombor AP190410. Di sini saya ingin membincangkan tentang dapatan kajian bagi kajian kami, iaitu dapatan kajian merupakan hasil dapatan yang telah diperoleh daripada borang responden. Pada borang responden ataupun soal selidik ini terdapat beberapa bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Pada bahagian A menunjukkan data demografi yang mengandungi jantina, umur, bangsa, agama dan fakulti. Manakala pada bahagian B, C dan D adalah bahagian di mana soalan disediakan berdasarkan objektif kajian.
Borang soal selidik ini telah diedarkan dan diisi kepada 5 orang responden. Kesimpulannya, dasar yang digubah oleh pemerintah bertujuan untuk menjadi negara yang makmur dan bersatu berasaskan sistem demokrasi dalam persekitaran pembangunan yang aman dan stabil. Dasar pemerintahan juga dilaksanakan sesuai dengan nilai sosio-ekonomi dan politik negara. Pelaksanaan dasar adalah untuk memastikan semua rakyat tanpa mengira kaum dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahawa ketidakseimbangan ekonomi dan jarak sosial antara kaum telah menimbulkan pelbagai masalah dalam usaha memupuk perpaduan. Justru itu, tanpa mengira apa jenis dasar sekalipun, maklumat pelaksanaannya adalah bagi menjamin pengukuhan kehidupan rakyat demi kemajuan negara pada masa depan. Oleh kerana setiap kaum mempunyai sifat dan kekuatannya sendiri, maka adalah penting untuk semua kaum di negara ini saling melengkapi dan membantu antara satu sama lain untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.